Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis, yang saya hormati Tuan Pengerusi, Barisan Ahli Jawatan Kuasa dan para pegawai Surau Al-Ansar Taman Seri Medan, Teluk Panglima Garang. Seterusnya yang saya hormati juga Pengerusi Persatuan Penduduk Taman Seri Medan Jaya, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersama-sama di dalam majlis penghayatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini saya ingin bercakap soal wasiat dan juga pusaka. Bagi kita orang Melayu khususnya memang kuat berpegang kepada pusaka dan juga adat tradisi orang tua-tua. Lebat daun si bunga tanjung, berbau harum si bunga cempaka, adat dijaga, tradisi dijunjung, baulah terpelihara adat pusaka. Gadis Aceh berhati gundah, menanti teruna menghulur tepak. Gula manis sirih menyembah, adat dijunjung di pinggir tidak. Manis sungguh gula Melaka, jangan dibancuh dibuat serbat. Sungguh teguh adat pusaka, biar mati anak jangan mati adat. Bagi kita sangat kuat pegang kepada pusaka dan adat. Macam kita di negeri Selangor Darul Ihsan ini pun banyak tradisi, warisan serta pusaka orang tua-tua kita dulu yang masih kita pegang sampai sekarang. Sebagai contoh, ini untuk orang Selangor lah, orang yang luar pada Selangor tak adalah dia tahu sangat pasal pusaka Selangor ini. Orang Selangor ni dia ada seni dia, dia ada budaya dia. Kalau seni persembahan, tarian piring Selangor, ada campuling, saya ingat tak semua orang tahulah campuling ni apa. Ada permainan tradisi wow kapal, ni orang Selangor punya permainan. Ada seni halus, misalnya telepuk, itu untuk kain samping. Ada juga seni kelingkan untuk nak buat selempang ataupun selendang. Dan orang Selangor dia ada busana dia, kebaya Selangor. Walaupun jarang diangkat ke permukaan kebaya Selangor ini, tapi masyhur. Begitu juga dari segi makanan, nasi ambengnya dengan kuih kacaunya. Artinya kita jaga sungguh-sungguh. Baru-baru ini saya berkesempatan bertemu dengan Yang Berhormat Tuan Haji Borhan bin Aman Shah. Dia adalah pengerusi Jawatankuasa Tetap Pembangunan Luar Bandar, Kampung Tradisi, Adat Istiadat Melayu dan Kebudayaan serta Warisan Negeri Selangor, merangkap ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Tanjung Sepat. Jadi beliau ada bercerita tentang bagaimana Selangor akan kembangkan warisan negeri Selangor ini mengikut daerah. Dia akan pergi ke daerah-daerah, dia akan bawakan budaya tradisi masyarakat di daerah itu. Kalau belah-belah hala ke Sungai Pelik ke belah-belah hala ke sana, Kampung Bangkong ke apa itu, auzubillah semua jadi dia bawa auzubillah hala ke sana. Nasi ambeng dan bagai-bagai lagi lah. Kalau pergi belah yang ramai Bugis, mungkin dia bawa budaya Bugis lah, tradisi. Ada syarahannya, ada rewangnya, ada burasaknya, ada lepat loinya, dia bagai-bagai lagi. Dia nak
mengekalkan tradisi ni. Tapi sebab Selangor dah ramai sangat orang luar, dia pun dah tak tahu dia budaya apa. Kadang-kadang dia pening macam tu sajalah. Dia nak hidupkan balik. Ini satu usaha yang bagus. Namun malam ini sempena Maulidur Rasul, mari pula kita bertanya, kalaulah wasiat pusaka tradisi nenek moyang kita boleh jaga bersungguh-sungguh, bagaimanakah pula dalam soal kita nak menjaga wasiat pusaka peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang Nabi tinggalkan kepada kita? Nabi tinggal kepada kita Quran, hadis. Nabi tinggalkan kepada kita ahli keluarga dia. Nabi tinggalkan kepada kita banyak nasihat-nasihat. Saya tidak ulas semualah pada malam ini. Kalau Nabi tinggalkan Al-Quran dan hadis, kita tanyalah berapa surah kita dah hafal, berapa hadis kita dah hafal. Itu sebagai menjagalah, menjaga ya. Dari segi Ahlul Bait Nabi, berapa orang Ahlul Bait Nabi yang menjadi kawan kita? Saya dengan Saripah, berapa orang yang kita kawan? Kita mesti kawan dengan orang Saripah, hormat mereka. Tapi tidaklah memuliakan macam tikong kia pek si alohai punya tahap dewa, tak begitu. Kita muliakan sebab ini darah daging Nabi SAW. Cuba jangan tertipu dengan orang yang mengaku jadi keturunan Nabi. Itu sajalah. Sebab ialah emas memang kuning, tapi bukan semua yang kuning itu emas. Tandas belakang banyak kuning kalau tuan-tuan nak lah. Tak mesti asal kuning je emas. Jangan asal Said je keturunan Nabi. Dah ada Said tak tentu. Ada Said dia mengaku saja. Dia kalau tuan-tuan nak tahu Said Saripah yang original, tanyakan, you Said dari marga apa? Dia Said Saripah, dia ada dia punya family dia. Dia ada Al-Atas, Al-Yahya, Al-Hamid, Al-Aidrus, As-Sagaf, apa semua. Jadi tanya, you Said ni Al apa? Kalau kata saya pun tak tahu Al apa. Tak adalah, ni alkohol sajalah, mabuk je. Dia mabuk kemasyhuran. Sebab orang tahu kalau ngaku keturunan Nabi, orang hormat kan. Jadi dia gila hormat, dia mengaku. Tak boleh. Dia mesti kita kenal mana yang betul, mana yang kaca dengan permata. Caranya tanya, you dari marga apa? Dia kena ada dia punya tu. Sebab sekarang ni ramai orang menjadikan Said ataupun Saripah sebagai sumber pendapatan. Dia panggil side income. Dia panggil marah pula Said dengan Said. Kita nak membela mereka. Yang original ni, yang palsu ni terlalu banyak sangat. Yang mana kita pun tak tahu datang dari mana. Minta jadi imam di masjid lah, Ramadan lah, apa benda kita pun tak tahu. CJ tak ada apa, tak ada. You siapa? Saya keturunan Nabi. Al apa? Menyusun dia punya al. Tengok hidung lebih kurang kita je. Tak adalah mancung sangat hidung ni pun. Ni lain tahun lah kita cerita pasal Ahlul Bait ni. Malam ni saya nak cerita salah satu daripada pusaka tinggalan Nabi SAW adalah umat dia. Umat dia. Dalam konteks kita lah hidup dalam kejiranan kita ini di Taman Seri Medan ini, kita duduk berjiran. Tahukah kita bahawa Nabi SAW memberi wasiat sangat terperinci bahawa kita mesti jaga hidup berjiran ini. Adat hidup berkaum keluarga, ingat mengingat, jaga menjaga. Begitu juga dengan tetangga, supaya rumah menjadi surga. Dengan jiran janganlah bongkak. Jangan dibangga harta yang banyak. Kalau berpangkat jangan belagak, supaya pergaulan tidak jadi rosak. Dengan jiran buatlah baik. Kita semua bagaikan adik-beradik. Janganlah suka usik-ngusik. Hidup setosa sehilir semudik. Hidup serumah beramah tamah, bersopan santun, berlembut lidah. Kalau menegur jangan menyergah. Kalau tak suka pun jangan menyanggah. Hidup berjiran banyak cabaran. Tanggungjawab besar mesti dibeban. Jaga kebajikan jadi kewajipan. Janganlah itu kita sama abaikan. Dengan jiran berbaiklah selalu. Lapangkan dada, bantu membantu. Ingat mengingat, janganlah jemu, supaya jiran tak jadi seteru. Justru itu wahai sahabat, jaga pelihara kaum kerabat. Dengan jiran ingat mengingat, supaya sejahtera dunia akhirat.
Malu kita tengok ada orang duduk berjiran tetangga, duduk satu taman perumahan tapi bergaduh dengan jiran. Ni malulah kita. Kita tak jaga wasiat yang Nabi ajarkan. Sebab Nabi sebut, "Man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir fala yu'zi jarahu." Kalau kau percaya Tuhan tu ada, kalau kau percaya hari kiamat tu ada, jangan kau sakitkan hati jiran kau, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Jangan sakitkan hati. Parking kereta sampai 3-4 biji satu keluarga. Ni contoh saja. Contoh ni di Kuantan, bukan sini. Okey. Sini semua okey semua. Ni cerita di Kuantan. Padahal nak beranak dia je conquer sepanjang parking jalan tu. Tak boleh lah begitu. Sampah tak dibuang, buat rumput, potong rumput rumah dia, sampah taruh rumah orang. Ni apa pesen jiran begini? Tak betul. Pasang lagu memekak-mekak pada tengah-tengah malam, pekak agak sampai orang lain boleh mendengar. Baik tu Nabi suruh kita buat baik dengan jiran. Ini wasiat dia. Man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyuhsin ila jari. Kalau kau percaya Tuhan tu ada, kalau kau percaya akhirat itu ada, kau mesti falyuhsin, mesti buat ihsan kepada jiran kau. Apa makna ihsan? Ada belas ihsan. Dia ihsan ni tuan-tuan, oi, kalau nak ulas tajuk ihsan ni makam tinggi. Sebab itu orang beriman ni, tak semua orang Muslim itu beriman, dan tak semua orang beriman itu orang ihsan. Ada orang iman kuat, ihsan tak ada. Macam kita lah, masa SOP teruk kita kena jaga masjid surau. Yang jaga surau masjid ni semua orang beriman. Tapi ihsan ada tak? Tak ada. Orang datang lupa bawa sejadah, dia halau balik, tegak-tegak balik. Ihsan payah. Saya boleh cakap sebab saya jaga masjid. Kita sebut salah di mana tersepit antara ihsan dengan peraturan. Tapi pandang kiri kanan, tengok orang kuasa tak ada, tengok polis tak ada, bang semayang belakang tu, jangan bising-bising tu lah. Awak jangan upload dalam Facebook pula. Itu lah kita pesan ihsan. Ada orang tak ada ihsan, tak ada langsung. Kadang orang tu datang pakai mask, bawa anak, sampai tu minta maaf SOP anak tak boleh masuk. Allah, macam mana saya nak tinggal, saya nak semayang? Abang pandai lah cik fikir macam mana. Kami pun banyak kerja lain, tak menjaga anak cik pula. Ihsan tak ada langsung. Orang tu mana nak tinggal, nak colik orang anak ambil organ pun cerita. Akhirnya dia pun hantarlah semula anak dia ke kereta, pasanglah aircon lampu semua, gamble, jalan, nak masuk lagi semayang. Tahan lagi lek AJK masjid. Minta maaf cik, tak boleh masuk. Kenapa pula? Sejadah tertinggal. La ilah. Apa salah? Tegur je sejadah. Anak kecil kan tak adalah pergi balik. Akhirnya apa berlaku? Kenalah penampar AJK tu. Buat nyusah. Ihsan tak ada. Tapi alhamdulillah ni cerita. Dulu cerita. Sekarang ni okey. AJK semua okey dah. Teruk kita orang kena dulu tuan-tuan. Tersepit ihsan. Sebab itu Nabi guna perkataan fal yuhsin. Kau mesti ada ihsan kepada jiran kau. Sebab itu tadi saya sebut, Nabi mewasiatkan tentang jiran ini, sehingga kan dia sendiri dipesan oleh Jibril untuk jaga jiran. Kata Nabi, mazala Jibril yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarrithuh. Hadis Bukhari Muslim. Aku ni tiap kali Jibril datang, antara dia tak pernah lupa untuk pesan adalah jaga jiran. Tiap kali dia datang, sehingga kan aku kadang-kadang terfikir, kata Nabi, agak-agak jiran ni boleh dapat harta pusaka agaknya. Begitu mustahak sekali pesanan tentang jiran ini. Mari kita tanya malam ini, kita jaga ataupun tak jiran? Kalau kita tak jaga jiran, tak sempurnalah iman kita. Sebab itu dalam hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, orang tu kalau dia jaga jiran, dapat jiran baik, itu tanda dia dapat kebahagiaan di dunia. Yang kita selalu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah segala kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah, berikan segala kebaikan akhirat. Wa qina azabannar, jauhkan daripada neraka. Salah satu daripada kebaikan dunia adalah dapat jiran baik. Arba'un minas sa'adah.
Ada 4 komponen kebahagiaan dunia. Al-mar'atus salihah, nombor 1, dapat isteri baik, dapat isteri yang tidak menyakitkan kepala kita. Tak semua orang beruntung dapat isteri yang baik. Tak semua orang. Ada orang dapat isteri memang garang, ada atas nasib masing-masing lah. Pandai-pandai lah tuan-tuan. Tak semua orang bernasib baik. Yang kedua, kata Nabi, wal maskan wasi', tanda kebahagiaan duniawi adalah rumah luas, besar rumah. Macam kita duduk di kampung, rumah 2 ekar, oh syok betul halaman rumah 2 ekar, rumah kecil je. Time ribus kereta tak pandang cermin, oh memang tak kena apa-apa 2 ekar rumah. Sini sinci-sinci undur, maknanya rapat sangat. Jadi bahagia, kata Nabi, rumah besar. Yang ketiga, wajarus salih, engkau dapat jiran baik. Itu nikmat dunia, tak semua orang dapat. Yang keempat, wal markabul hani, dapat kenderaan yang selesa, tak rosak. Kita start enjin, taruh minyak, insya-Allah ke mana boleh sampai, Pulau Pinang pun boleh sampai insya-Allah. Ada orang kereta cantik, Kuala Lumpur belum tentu sampai belum tentu. Traffic light dah berasap lah. Dan wa arba'un minasyaqa, ada 4 perkara yang merupakan malang lah dalam kehidupan. Pertama, al-mar'atus su', dapat isteri yang jahat ataupun tak baik. Yang kedua, wajarus su', dapat jiran yang tak reti bahasa. Yang ketiga, markabus su', dapat kereta yang asyik rosak. Wal maskanud dayyik, rumah yang terlalu sempit, kata Nabi. Ini hadis riwayat Baihaqi, At-Tabrani dan juga Ibnu Hibban. Sebab itu kalau kita hari ini dapat jiran baik, tuan-tuan kena syukur pada Allah. Tak semua orang dapat, tak semua. Maka kita bila dapat jiran yang baik, jadilah kita jiran yang baik. Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dia mengatakan bahawa iman ini ada 70 cabang, dan buat baik kepada jiran itu duduk pada cabang ke-67. Sehingga kan ulama' mengajar, kalau ente nak beli rumah, apakah kriteria pemilihan sesebuah rumah yang kita nak beli. Kan ada di sini tuan-tuan yang dah mula berkira-kira nak beli rumah, perumahan mana baru naik. Kita pun pergilah dekat dengan showroom dia, kita pun tengoklah plan dia, tengok model rumah kat mana. Ada orang dia nak beli, dia tengok feng shui, matahari, morning sun mana, afternoon sun, macam-macam lah, dia ada kiraan-kiraan dia. Tetapi ulama' mengajarkan cara nak beli rumah adalah al-jar qabla dar. Tanya dulu siapa jirannya itu, baru kau beli rumahnya itu. Bayangkan tuan-tuan beli rumah, satu baris semua bukan Islam. Bukan tak boleh duduk orang bukan Islam, mana kalau tuan-tuan mati, mati seorang je lah. Tak ada orang nak berdoa, buat tahlil, berdoa, tak ada lah. Takkan dia kangkong duduk sebelah, tak tahu apa-apa. Tapi kalau dalam tu kita tahu jiran kita sebelah orang Islam, tak kira apa bangsa, bukan kita fanatik suku bangsa, tidak, dia Muslim, kita lega. Maknanya kita ada kawan lah dalam ibadah, mungkin nak ke masjid, nak ke surau, nak minta tolong. Lepas itu ajar qabla dar. Siapa jiran kau, baru kau tentukan siapa rumah tu kau nak beli ataupun tidak. Sebab itu Nabi SAW mengajarkan salah satu doa yang baginda selalu baca adalah doa supaya dapat jiran yang baik. Nabi mengajarkan, kata Nabi, ta'awwadhu billah min jari sawi fi daril muqam. Wahai manusia, mintalah perlindungan daripada Allah daripada dapat jiran yang buruk di tempat tinggal engkau menetap itu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Buatlah baik pada jiran. Dalam Quran Allah Ta'ala ada perintahkan dalam suratun Nisa ayat 36. Allah perintahkan untuk kita buat baik kepada 8 jenis manusia. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah, jangan syirikkan dia dengan apa pun. Kemudian apa? Wabil walidaini ihsana. Nombor 1, kau kena buat baik pada mak bapak engkau. Mak bapak duduk ranking nombor 2 lepas taat kepada Allah dan Rasul. Daripada segi prioriti, mak bapak sangat mustahak. Sebab itu tuan-tuan nak buat baik kepada mak bapak dulu. Tak biar sibuk sangat nak menolong orang sampai ke luar negara apa semua, mak bapak tu tolong dulu.
Dia sibuk buat rumah orang kat sana sini, rumah mak dia di kampung sengit lah. Tak betul. Macam mana awak tak bantu mak dulu? Mak tu dulu surga kita. Jangan mak mati poteh gegeh nak menolong. Masa mak tidur awak tak ambil tahu. Dia dah mati mula menyesal. Buat kubur paling mahal sekali, batu nisan, marble, empuk pada Langkawi. Saya ada MP3 mengaji 24 jam pakai solar. Apa faedah? Orang nak berbakti masa orang tu hidup. Kalau dah mati buat apa? Jadi nombor satu Allah Ta'ala sebut wabil walidaini ihsana. Selepas kau sembah Allah, nombor dua kau jaga mak bapak. Wabizil kurba, jaga saudara mara. Kau jangan sibuk tolong orang miskin lain, saudara mara kau miskin kau tak ambil tahu. Mungkin kita tuan-tuan akan heran, kalau kita semua tolong saudara, siapa nak tolong orang susah? Tuan-tuan, kalau semua orang tolong saudara dia, tak ada orang susah. Semua orang susah yang ada sebab saudara mara tak ambil tahu. Tuan-tuan tak percaya, cari orang susah yang duduk depan bank minta sedekah, cuba interview dia. Awak asal daripada mana? Kampung mana? Takkan dia tak ada kampung? Apa kampung dia tak ada ketua kampung ke? Kampung dia tak ada sepupu ke? Tak tahu kok dia keturunan buluh betung, beranak begitu-begitu, tak ada waris. Mustahil. Manusia mesti ada saudara. Siapa saudara engkau? Kenapa saudara engkau tak tolong? Kita boleh tolong. Kita nak tahu kenapa engkau tak dibantu oleh keluarga sendiri. Adik-beradik engkau mana? Maka biasanya dia jadi begitu, ada problem. Lari pada keluarga, macam-macam lah dia akan ada masalah. Baik itu Tuhan letak nombor dua, wabizil kurba, jaga saudara mara engkau. Jangan sibuk orang lain. Ramai orang dengan kawan-kawan dia jaga. WhatsApp group kawan-kawan tak pernah left. Tapi WhatsApp group family, keluarga, waris, cucu, sepupu, sepapat, seminggu 3 kali left group. Ni apa benda? Bergaduh je dengan adik-beradik. Kalau kawan jaga sangat, tiap-tiap pagi ucap selamat subuh, salam tahajud. Adik-beradik cakap pun tak betul. Nombor dua disebut wabizil kurba. Yang ketiga wal yatama, jaga anak yatim, buat baik pada anak yatim. Yang keempat wal masakin, kau mesti jaga orang miskin. Dia orang miskin ni ada pelbagai sebab. Ada orang jadi miskin sebab dia ditimpa bencana, atau dia jadi miskin kerana tak mampu secara tiba-tiba lah. Dia jadi ilat kecederaan, kemalangan tempat kerja, dia tak mampu nak kerja, atau sakit yang menyebabkan tak boleh bekerja. Orang miskin sebab tua, tidak mampu, ditimpa bencana, wajib ditolong. Wajib. Yang kedua, ada orang jadi miskin sebab boros. Ada. Dia melabur, sistem melabur peram mana pun, yang mana diikutlah piramid punya style ini, kena tipu habis 30,000. Dulu duit ada, sekarang duit dah tak ada. Dia jadi miskin kerana salah percaturan ataupun kerana boros. Ada jadi miskin sebab kalah judi. Ada. Berjudi ke genting, balik miskin. Ada. Orang begini wajib juga kita buat baik, tetapi wajib dinasihati, jangan dibiarkan. Sebab itulah kita orang-orang beriman, orang yang cinta Nabi ni, kalau kita tak sayangi orang miskin, pengakuan cinta Nabi kita tak ada makna. Kata Syekh Hatim Al-Asam, ketika orang tanya kepada dia apa tanda orang cinta Nabi, kata dia, manid da'a arba'atan bila arba'atin fa da'wahu kazibatun. Siapa yang mendakwa 4 perkara tapi 4 perkara ni tak ada bukti, maka 4 pengakuannya itu tak ada erti. Pertama, manid da'a hubballah walam yantahi an maharamillahi ta'ala fa da'wahu kazbun. Siapa yang mengatakan dia cinta Allah tapi masih belum bersedia meninggalkan larangan Allah, maka pengakuannya itu bohong saja. Wa man idda'a hubban nabi wa karihal fuqara wal masakin fa da'wahu kazbun. Siapa yang mengaku-ngaku cinta Nabi tapi tidak suka dekat dengan orang fakir dan miskin, maka pengakuannya itu bohong. Mustahak mendekati orang miskin. Kalau orang tu, saya cinta Nabi Ustaz, saya dah beli serban macam-macam, capal ada, lambang unta ada, macam-macam benda saya beli, itu bukan simbol cinta. Yes, kita menunjukkan kita terlibat di dalam majlis-majlis cinta Nabi,
Tapi cinta Nabi yang hakiki adalah engkau mendekati orang miskin. Sebab Nabi dia sangat mendekati orang miskin. Yang ketiga, wa man da'ahu bal jannah wala yatasaddaq fa da'wahu kazbun. Siapa mengaku nak masuk surga tapi kedekut, tak pernah sedekah, maka pengakuannya itu tipu saja. Macam mana dia nak masuk surga, sedekah pun tak pernah. Tuan-tuan nak tengok wayang pun bayar. Takkan surga free? Mana boleh, bayarlah sikit. Bukan bayar kepada penganjur apa dah. Kita seolah-olah macam orang hulu balang, dia beli surga dengan darah dia, mati syahid. Macam kita orang awam ni, kita beli surga dengan sedekah kita. Sedekah 20 sen sehari, itu tahap kedekut paling bawah sekali lah. Ada orang sedekah dengan senyumnya, pandang tabung senyum. Senyum je, sedekah juga ni, untuk kedekut tahap puaka namanya. Kita sedekah sebab kita niat nak masuk surga. Yang keempat, kata Syekh Hatim Al-Asam, wa man da'a khaufun nar wa lam yantahi 'anil dhunubi fa da'wahum kazbun. Siapa mengaku takut nak masuk neraka tapi masih lagi kekal melakukan perbuatan dosa, maka itu juga bohong, kata Syekh. Sebab itu Nabi sangat memberi penekanan supaya kita jaga orang miskin. Pernah Nabi berwasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kata Abu Dzar, "Ausani khalili sab'un." Kekasihku Nabi Muhammad pernah berwasiat pada aku 7 perkara. Pertama, bihubbil masakin wa an adwa minhum. Nombor 1 yang dipesan, cintailah orang miskin dan kau kena dekat dengan mereka. Ini nombor 1 Nabi pesan pada dia. Yang kedua, wa an anzura ila man huwa asfala minni wa la anzura ila man huwa fawqi. Hidup kena selalu pandang orang yang lebih susah daripada kita. Jangan pandang orang yang lebih senang daripada kita. Jangan tuan-tuan menengok TikTok selalu tengok video orang kaya-kaya. Letih. Kena tengok video orang miskin baru tahu syukur nikmat. Orang kaya memang semua benda dia nak tunjuk. Baju lawa, kereta lawa, syagabong, deng-deng-deng, deng-deng-deng, syagabong, deng-deng-deng, deng-deng-deng. Dia memang dia suka tunjuk kekayaan dia. Kita pun terliur bila lah aku nak kaya macam dia. Cuba tengok orang miskin, anak yatim yang mak dah meninggal pun, kita akan rasa syukur. Yang ketiga, wa an asila rahimi wa in jafani. 3, kata Abu Dzar, Nabi pesan pada aku, sambunglah silaturahim dengan orang yang benci pada aku. Tuan-tuan, sambung silaturahim dengan orang yang memang sayang, suka kita, itu biasa. Macam dalam WhatsApp group, kita ada grup alumni sekolah, memang semua tu kawan kita. Seminggu sekali buat perjumpaan, kayuh basikal misalnya. Kita pun, tengok aku jaga silaturahim, masuk surga aku ni. Memanglah. Tapi engkau jaga silaturahim dengan orang yang memang kawan kau. Nabi kata silaturahim yang terbaik, kau sambung silaturahim dengan orang yang tak suka engkau. Orang yang menyampah kat kita, beri salam tak jawab, Assalamualaikum, dia buat pekak, ulu tangan dia buat bodoh. Orang ni kita usaha buat baik, orang ni first class punya silaturahim. Baik dengan orang yang memang baik dengan kita itu biasa. Tapi baik dengan orang yang menyampah kat kita, itu luar biasa. Yang keempat, wa an ukthira min la haula wala quwwata illa billah. Nabi pesan pada aku, banyakkan membaca hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Yang kelima, Nabi pesan, wa an atakallam bi murbi haqq. Nabi pesan, berkatalah yang benar walaupun benda tu pahit untuk kita terima. Yang keenam, wala ta'khuzni fillahi laumatal laim. Jangan pedulikan kecaman orang kalau engkau berada pada jalan yang benar. Dan yang ketujuh, wa an la as'alan nas syai'a. Jangan termakan budi dengan orang. Sekali kau termakan budi, tergadai bodi, habislah. Dia ungkit segala pertolongan kita. Kadang surau masjid pun sama. Ini contoh saja ya. Ada setengah masjid surau adalah dapat banner baru. Yang mengusahakan tu adalah orang tertentu, individu, datuk tertentu, tan sri tertentu. Bila masjid dah siap, surau dah siap, dia punya ungkit tuan-tuan sampai cucu. Ini kalau bukan atuk aku buat, korang tak merasa ada surau tau. Ni malas makan budi ni, kita jadi tergadai habis maruah. Jadi payah nak dapat kalau terlalu termakan budi. Kita doa kepada Allah, moga kita tak termakan budi yang melampau sangatlah. Terhutang budi itu biasa, orang buat baik pada kita.
Tapi kalau dah termakan budi, habis. Lepas itu Nabi pesan pada Abu Zar, la as'alanna syai'a, kau jangan meminta-minta kepada orang sampai engkau terpaksa macam mengemis nak makan budi dia. Jangan, kata Nabi. Sebab itu Nabi, saya tak ulas semula, Nabi sangat mengambil perhatian, cintailah orang miskin, hubbul masakin wa an adnuwa minhum, dan dekatilah mereka. Sambung balik, apakah yang Allah Ta'ala pesan lagi pada kita? Wajarizil qurba, buatlah baik kepada jiran-jiran yang ada hubungan saudara. Tuan-tuan duduk di perumahan sini, ada jiran kita yang dia saudara kita. Yang keenam, waljaril junub, ada buat baik kepada jiran yang bukan saudara. Golongan yang ketujuh, wasahibi bil jambi, buat baik dengan orang yang sahib bil jambi. Ini ada tafsiran berbeza para ulama. Kata Ibn Abbas, sahibu bil jambi ni orang yang lemah yang sedang belajar berguru dengan kita. Budak-budak baru nak belajar, jangan keras sangat. Bukan budak-budak je lah, kalau orang pencen pun baru nak belajar Quran, penat mengajar tuan-tuan. Nak empuk kan dah tua. Kalau budak-budak tu tonyongkan kepala ke. Semalam ajar, hari ni kita ingat lagi, marah ke kadang-kadang. Ini confirm kita tak azal terus je ya. Pejabat agama Pulau Saman tu jawab kan azal lah. Minta izin teruskan ceramah. Biasa kita break sekejap pula tu. Cuak pula rasa, takut kena marah orang. Ustaz ni tak berhenti pula azan. Nah, kita teruskan je lah. Ibn Abbas mengatakan sahib bil jambi ini adalah orang yang lemah yang sedang belajar dengan kita. Kadang kita kalau mengajar orang, tuan-tuan, kita sakit, kita jadi nak marah ada. Terutama orang kita dah ajar 2-3 kali salah lagi, marah kita. Saya ada kawan seorang dia mengajar Quran. Dia mengajar Quran untuk orang dewasa. Dia kata pening Syekh mengajar orang dewasa ni. Dia kata anak murid lu semua orang pencen. Tapi orang pencen bukan orang biasa-biasa, orang jenis pegawai tinggi kerajaan. Dia jenis pencen jusasi grade 54. Dia punya angin satu badan. Dia rasa dia panggil post power syndrome kan, dia masih lagi rasa ada kuasa. Jadi dia punya angin tu lain lah, dia kata. Dia ajar satu orang datuk tu. Datuk tu pangkat besar lah, Negeri Pahang dulu. Ajar. Baguslah dia nak belajar Quran. Orang lain pencen main gop, tak baca Quran. Dia nak belajar walaupun start daripada mula. Baca. Yalah, tapi lah dah umur 60 lain lah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul Ustaz? Saya baca Ustaz? Betul Datuk. Dia buat macam suara agung lah. Almari. Kawan saya kata, minta maaf Datuk, ni bukan almari, ni saya dah ajar 3 kali dah ni. Lah bukan almari, apa benda? Alif lam mim ra. Oh, bukan almari? Bukan. Dia kata ini dia ayat ni keliru. Sepatutnya dia kena asingkan alif lam mim ra, baru orang boleh baca elok. Bila dia sambung, orang dia ingat ni suara agung punya notis ke, boleh minit, boleh ubah-ubah ayat Quran ni. Dia boleh petikai, bukanlah petikai, banyak cakap tu lah. Kata aku rasa nak ambil rehat, nak ketuk kepala kung gini. Banyak ingat petikai, orang baca tegur tu betul kan je lah. Baca balik, lusa salah lagi. Buat geram betul. Kalau ajar budak-budak lain. Tapi tu bila kita tengok, oh Allah Ta'ala pesan wasahibi bil jambi, buat baik, jangan garang-garang sangat, sabar. Sabar itu subur, enggak sabar masuk kubur. Namanya sabar. Sabar. Ajar sajalah, esok dia dapat beramal, kita jadi dapat pahala mudah-mudahan. Kata Imam Qatadah, yang dimaksudkan sebagai sahibi bil jambi, orang yang teman dalam perjalanan. Contoh, tuan-tuan pergi ke Mekah buat haji, kita naik KT3 Maktab 80 contoh. Semua orang dalam KT3 tu kita asal tak kenal, tapi sebab kita dah travel 10 jam sampai ke Madinah, kita dah berkawan, naik bas pergi ke Mekah, dah jadi kawan, duduk 40 hari lebih. Walaupun kita kenal dia baru sebulan lebih, tapi mereka juga masuk dalam kategori sahibi bil jambi, yang kita dituntut oleh Allah
untuk buat baik pada mereka. Kawan-kawan alumni haji kita itu kena buat baik. Dan yang ke-8, wabnis sabil, anak rantau, anak dagang. Macam kita duduk Selangor, ramai rakan-rakan kita daripada negeri lain cari rezeki di bumi Selangor. Jadi dia duduk di sini, orang Terengganu, orang Pahang, orang Perak, orang Kedah, orang Johor. Ahlan wa sahlan wa marhaba, kita Selangor negeri besar, silakan duduk, tak ada masalah, dan kita buat baik pada mereka. Daripada 8 golongan ini, kalau tuan-tuan perasan, 2 daripadanya adalah jiran. Begitu mustahaknya jiran. Itu sebab kita sebut jiran ini adalah wasiat terpenting dalam Islam, tapi jarang kita cakna ataupun ambil perhatian. Jiran ini adalah saksi kebaikan kita dan juga adalah saksi keburukan kita. Sebab itu kalau nak tahu orang tu baik ataupun tidak, tanya jiran dia je. Jiran adalah saksi paling dekat. Sehingga dalam hadis Nabi pernah sebut, idza qala jiranuka qad ahsanta faqad ahsanta, wa idza qalu innaka qad asata faqad asata. Kalau jiran kau mengatakan kau baik, maka baiklah kau. Tapi kalau jiran-jiran kau mengatakan kau tak baik, memang kau tak baik, kata Nabi. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Apa sebab? Kita pun tahu jiran yang paling tahu perangai kita dan keluarga kita. Menjerit macam King Kong, wah, satu lorong dengar. Oh, kalau dalam Instagram gini, ambil gambar gini, Budiman je nampak hebat, jiran je tahu menjerit, dia satu keluarga sama je. Isteri menjerit, anak menjerit, jiran je tahu perangai kita. Tapi kalau kita baik, jiran tahu, oh bagus dengan orang sebelah, 4:30 buka lampu pagi dah, isteri bangun, kita semayang malam agak setiap pagi, bagus, selalu dengar Quran. Dia punya suami azan je surau, kalau cik dengar bunyi motor, jiran saya lah tu, Bilal tak sampai, dia sampai, Bilal imam tak sampai, dia sampai dulu. Orang puji, mana baik betul lah. Sebab itu jiran ni dia adalah saksi kebaikan kita, kata Nabi. Kena jaga mereka ni. Dan jiran dia kedudukan dia tinggi dalam Islam sebab dia pengganti saudara mara kita. Asah di batu si tanduk rosa, rosanya mati dilanggar kereta, jiran membantu tak kira masa, merekalah pengganti keluarga kita. Batu geliga, batu permata diikat dengan emas suasa. Jiran tetangga, saudara kita, layanlah dengan beramah mesra. Gerimis bercucuran, hujan tak lebat, gugur bertaburan, si bunga langsat. Hidup berjiran perlu muafakat, kerana jiran adalah orang terdekat. Dia yang tahu rahsia kita. Jangan tuan-tuan yang jenis ngisap rokok, sorok-sorok, isteri mungkin tak tahu, jiran tahu. Sebab jiran pun menyorok-nyorok isap rokok juga di luar, dia pun tahu. Ada geng rupanya. Takut bini punya geng semua duduk luar pagar, belakang dapur, jiran je tahu perangai kita. Ustaz tu bukan suruh pelik, aku nampak dah. Dia yang tahu rahsia kita. Jadi buatlah baik dengan orang yang simpan rahsia kita. Kena dia buat novel, mati kita. Siapa jiran? Imam Syaukani dalam kitab Fathul Qadir jilid yang pertama, dia mengatakan, kalau ikut uraian salafus salih, jiran ni ada berapa kategori. Kalau ikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, jiran ni adalah siapa saja yang mendengar azan dan qomat daripada surau qaryah kita, maka itulah radius jiran kita. Maka tuan-tuan yang duduk di taman ini, surau Al-Ansar ni, jauh mana radius dia punya azan. Selagi radius suara tu boleh disampaikan, maka sampai ke sanalah jiran tuan-tuan sekalian. Dan dalam tafsir Qurtubi jilid yang kelima mengatakan, ini riwayat yang popular daripada Aisyah, jiran ini adalah 40 rumah sekeliling kita. Keliling maknanya depan, belakang, kiri, kanan. Kalau duduk Kuala Lumpur, atas, bawah, mana rumah tinggi. Dalam Fathul Bari pula, dia memberi perincian lagi mana bab jiran ini mustahak. Dalam Fathul Bari jilid 10 dia beri pula perhatian, perincian manakah jiran yang perlu mendapat prioriti daripada kita.
Dia jiran ni dia ada dia punya priority juga, seniority, kekananan dia ada juga. Pertama sekali yang priority kita kena bantu adalah jiran yang paling dekat dengan pintu rumah kita. Jiran ni dia duduk ranking pertama. Kalau kita nak hantar lauk, hantar oleh-oleh apa semua, ini ranking pertama. Mana kalau tuan-tuan baru balik pada bercuti di Jakarta, orang semua tahu tuan-tuan satu keluarga pergi Jakarta, Bandung, balik nak bagi oleh-oleh, kena bagi yang dekat dulu. Jangan cross 3 lorong bagi jiran sana. Something wrong lah. Macam mana kau boleh cross lorong? Senioritinya adalah di sebelah. Yang kedua, priority adalah jiran yang ada hubungan darah kita. Dia jiran, dia juga saudara, sepupu, ipar, apa lagi, pak saudara mungkin. Semuanya saudara-saudara lah, dua-dua saudara. Ramainya sepupu lah. Kalau dah 3 pupu tu jauh sangat dah, kupu-kupu ni jauh sangat dah. Kalau sepupu tu kuat lagi. Yang ketiga, kalau menduduki prioriti kita adalah orang-orang alim ataupun orang yang ada kelebihan. Contohnya orang pandai urut. Kena, tuan-tuan kena bodek lebih. Dia pandai urut, dia pegang belakang kita, terus kita. Itu kena buat baik orang macam ni. Macam tuan-tuan dengar ceramah duduk sila lama, sakit belakang, aduh, surau tak ada kursi lipat pula dah. Kalau ada boleh menyelor, balik sakit belakang. Kebetulan jiran je ni pegang dia terus, cari dia terus. Kita seronok berjiran dengan orang yang pandai-pandai ni. Dengan mereka ni kita kena bagi priority sikit. Kemudian siapa lagi? Jiran orang yang soleh dan orang kuat ibadat, soleh dan abid. Itu priority kita. Kemudian barulah kita pergi kepada jiran yang fasik dan ahli maksiat. Yang geng kuat maksiat pun kita kena jaga. Walaupun mereka tak pergi surau, hoha-hoha, tak tutup aurat, hang sana, hang sini, dia tetap jiran kita, kena buat baik. Tapi kalau hantar oleh-oleh, dia duduk ranking nombor 5 selepas orang lain. Jangan hantar dia dulu, tak betul. Hantar yang ada priority. Dan yang terakhir sekali, jiran non-Muslim tetap mendapat hak daripada kita. Sebab itu hak jiran ini dijelaskan dalam hadis yang sangat teliti sekali. Kata Jabir radhiyallahu anhu, al-jiranu salasatun, jarun lahu haqqun wahidun wa huwa adnal jirani haqqa, wa jarun lahu haqqani, wa jarun lahu salasata huquq. Kata dia, jiran ni dia ada beberapa jenis. Ada jiran Muslim, ada jiran yang Muslim bukan saudara, ada jiran Muslim yang ada hubungan saudara. Dan kalau dia Muslim ada hubungan saudara, bagi mereka ada 3 hak. 3 hak. Wa ammal ladzi lahu salasatu huquq fajarun muslimun zu rahim lahu haqqul islam, haqqul jiwar, haqqur rahim. Jiran yang ada saudara mara darah daging kita, dia dapat hak sebagai jiran, hak sebagai Muslim, hak sebagai seorang saudara. Dia dapat hak. Jadi bukanlah senang nak menjaga hak jiran ni. Sebab itu Nabi pesan, aku dipesan oleh Jibril supaya jaga hak jiran. Bertalu-talu sampai aku fikir agak jiran ni boleh dapat pusaka agak. Maka kena jaga jiran. Termasuk juga jiran kita yang non-Muslim. Tuan-tuan jangan, kita walaupun kita orang Islam, ada rasa ketuanan sikit macam-macam, dengan jiran yang non-Muslim kita tak boleh zalimi mereka. Rakan-rakan kita non-Muslim ni dia ada hak dia. Dalam hadis Muslim Nabi sebut, fa ammal ladzi lahu haqqun wahidun fajarun musyrikun la rahima lahu haqqul jiwar. Kalau kau berjiran dengan orang bukan Islam sekalipun, dia ada hak untuk dapat kebaikan daripada kamu. Bukan hak dia kerana dia Muslim, bukan hak dia kerana dia adalah saudara kita, tapi kerana dia adalah jiran kita. Mereka ada hak. Imam Az-Zahabi dalam kitab Haqqul Jar, dia mengatakan bahawa fa'in kana jaruka yahudiyan au nasraniyan fid dari au fis suq au fil bustani fajawiruhu bil ma'ruf wala tu'zihi. Kalau jiran kau, hatta kalau dia Yahudi sekalipun, buat baiklah kepada mereka, kerana dengan kebaikan kita pada mereka membuka jalan kepada hidayah Islam. Kadang-kadang tuan-tuan,
Ada non-Muslim, kita ajak masuk Islam, dia tak nak. Apa you tak nak masuk Islam? Ayah, saya punya jiran lah, semayang pun tak nak. Jadi dia membandingkan dengan apa yang terdekat dengan dia. Tapi kalau jiran yang Muslim, baik dengan dia, anak-anak dia bagi coklat, bagi macam-macam. Kita kadang duduk kawasan satu kejiranan, ada jiran kita misalnya orang India, non-Muslim, dia meninggal. Kadang ada orang tanya, Ustaz boleh tak pergi ziarah orang India mati? La ilah Allah, teruk kau ni ajaran sesat lama sangat dah ni. Dia nak pergi ziarah India mati pun dia takut. Mana belajar yang sampai jadi takut sangat ni? Takut syirik lah Ustaz. Astaghfirullahalazim. Ziarah orang mati syirik apa? Pergilah ziarah. Mungkin dengan ziarah kita itu direspek pula orang Islam. Oi, baguslah ini orang Melayu. Orang Islam sekarang baguslah. Datang tengok kita punya ayah mati. Tonton gila sekali orang India kalau mati, tonton tengok lebih kurang macam orang kita juga. Dia punya ritual dia lebih kurang. Dia duduk keliling, ada baca, bila dia baca ayat dia lah, lebih kurang kita lah. Kita tengok, banyak kita belajar lah. Kalau orang Cina mati lain pula. Saya dulu ramai kawan-kawan Cina, jadi bila mati masa zaman-zaman sekolah, bila mati dia ajak datang. Dia kata, atuk aku mati. Okey, kau datanglah rumah, pakai baju guni. Apa pasal? Kau menangis. Kenapa menangis? Nanti dapat duit. Wow, suka lah. Budak-budak pergi tu lah, atuk dia mati, pakai baju guni, tutup kepala lah. Nangis. Okey, nangis. Habis nangis dapat RM5. Wah, ini sudah bagus. Sembahyang jenazah baru RM2. Nak kena dia semayang lagi, leceh. Masa tu zaman budak mikir kan, pergi Cina mati. Lama saya bercimpung lalu ni Cina mati kan. Tapi dulu lah zaman budak zaman budak. Saya tanya kawan saya, apa orang Cina kalau mati mesti mau nangis kuat-kuat? Kalau dia kata ini saudara mati, kalau kita punya atuk mati, cucu-cucu semua nangis, nanti dia cepat masuk surga. Apa saja cepat? Itu malaikat pening banyak bising. Kasih masuk cepatlah, ni banyak bising lah. Dia punya keluarga nangis tak lanti. Aku dah pening kepala. Kasih masuk. Dia punya pahaman. Bila dengar, ya tak ya juga. Tapi yalah, lakum dinukum wali adin lah ya. Bagi kita orang Islam tak boleh. Makin kuat menangis, makin teruk jenazah tu diseksa nanti ya. Jadi kalau balik pada jiran tadi, kalau ada jiran kita meninggal, apa pergilah. Walaupun dia non-Muslim, tak menggugurkan syahadah kita. Pergi India meninggal, kita pergi. Cina meninggal, kita pergi. Masuk ziarah, tengok macam mana kematian dia. Dalam kitab Is'adul Rafiq wa Bughyatus Sadiq, ada diceritakan kisah ada seorang ahli sufi namanya Sahal bin Abdullah Al-Tustari rahimahullah. Dia ni duduk rumah 2 tingkat. Dia duduk tingkat bawah, ada rumah atas, ada jiran dia orang Majusi, non-Muslim. Jiran dia ni Majusi, dia punya bilik air dia ada leaking. Leaking taklah teruk, tapi air menitis tu bocor. Dia leaking yang halus sajalah. Jadi dia ni ahli tasawuf. Dia malas nak menegur, malas nak bising-bising. Dia tadah air tu pakai bekas, pakai besin berbelas tahun. Dia tak pernah komplain sekali pun. Tahun 283 Hijrah, dia jatuh sakit, bedridden lah. Datang orang ziarah, termasuklah jiran Majusi dia ni, datang pergi tengok. Bila dia masuk, dia tengok tadah air ngam-ngam bawah bilik air dia. Dia tanya pada ahli keluarga ni, kenapa tak pernah bagi tahu saya? Kenapa tak komplain? Kenapa tak cakap? Jawab dia, kerana Nabi pernah pesan pada Nabi kami pernah berpesan, salah satu yuhibbuhumullah, ada 3 perkara kalau berlaku pada engkau tanda Allah sayang pada engkau. Antaranya ar-rajulu yakunu lahu jarun yu'zihi jaruhu fayasiru ala adhahu hatta yufarriqu bainahuma mautun aw dhu'unun. Kata dia, Nabi pernah bersabda 3 golongan, 3 orang ini dicintai Allah. Salah satunya adalah orang yang memiliki jiran yang menyusahkan dia,
tetapi dia bersabar menghadapi kesusahan itu hinggalah maut memisahkan mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini jiran dengan non-Muslim. Lepas tu tuan-tuan, kalau dapat jiran tak reti bahasa, sabar banyak. Pening tuan-tuan, dapat jiran tak reti bahasa ni sakit kepala. Dapat dia satu keluarga jenis menjerit macam Tarzan ni, tak larat kita tuan-tuan duduk tiap-tiap pagi dengar wah 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 wah. Aduh, tak larat kita. Tapi sabar. Sabar itu subur. Sabar. Enggak sabar masuk kubur. Kalau kita campur jadi bergaduh. Jadi dengar je lah, anggap je lah dia macam nyanyi je lah pagi-pagi tu. Sabar. Allah akan cinta kepada kita kerana kita bersabar di atas kesusahan yang dilakukan oleh jiran kita. Ada satu kenalan saya tuan-tuan, kalau tuan-tuan pening dapat jiran kuat menjerit macam Tarzan, kawan saya ni lagi pening, rumah dia, sebelah rumah dia Persatuan Motosikal Harley Davidson. Tuan-tuan bayangkanlah rumah sewa sebelah tu digunakan oleh Persatuan Motosikal untuk jadikan kelab mereka. Tuan-tuan pernah dengar motor Harley Davidson punya enjin? Exhaust dia dipatenkan, punyalah bunyi exhaust dia special. Kalau sebiji motor pun kita kalau tengah ceramah dia tak dengar, dia lalu. Kalau dah 20 biji, tuan-tuan bayangkanlah kawan saya ni duduk sebelah, sakit jantung. Kalau tuan-tuan, kita hari Minggu nak relax, pagi-pagi nak tenang-tenang kayuh basikal. Ini dia berkumpul meramai sebelah, dia berkumpul ramai sebelum pergi konvoi ke apa ya. Kita dengar cerita, kau sabar sajalah, ini Allah nak uji. Akhirnya dia adalah Persatuan Penduduk pun tak puas hati, bincang dalam komiti, bincang cara baik lah, bincang cara baik dengan owner rumah. Engkau nak bagi sewa pun agak-agak lah, takkan bagi ke kita duduk berjiran ni semua. Carilah yang munasabah. Kalau baik buat sarang burung balik dah tentu bising. Dia tiap petang bunyi. Jadi akhirnya selesai dengan baik lah. Tapi memang sabar itu kunci dia. Kalau nak bergaduh boleh bergaduh, jiran nak bergaduh boleh bergaduh. Jadi dengan non-Muslim pun kita ada apatah lagi dengan jiran yang Muslim. Tuan-tuan, ada satu hadis riwayat daripada Abu Hurairah, riwayat Muslim. Sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasul, kita sama kita orang Islam ni apa hak kami kena bagi? Nabi kata ada hak yang mustahak. Hakul muslim alal muslim sittun. Ada 6 perkara kau kena buat. Percayalah tuan-tuan, 6 perkara ni kita tak dapat buat lah. Ikhlas, 6 ni kita tak boleh buat. Pertama, sahabat tengok, qila wa mahunna ya Rasulullah, apa benda 6 perkara itu? Nombor 1 kata Nabi, idza laqitahu fasallimu alaih. Nombor 1, kau mesti beri salam pada mereka setiap kali berjumpa. Kita bangun pagi, semua orang nak keluar rumah, hantar anak sekolah pergi kerja, berapa orang jiran kita beri salam? Tak ada. Biasanya semua bunyi beruk ada. Macam beri ayam makan, suka berlengar. Oi, dia tak ada langsung ikut peraturan Nabi aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia dapat satu tanggungjawab, selesailah pagi tu. Jadi pagi esok kita sama kita buka pagar, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tutup balik pagar, tak jadi pergi jogging. Yang kedua, wa iza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia ajak keluri, engkau kena pergi, kata Nabi. Tuan-tuan, jiran buat keluri, tuan-tuan kena pergi. Timbul soalan, Ustaz, saya punya jiran sudah pasang kanopi sebelah rumah saya, no problem. Masalah Ustaz, hari esok juga adalah keluri saudara saya di Perak. Keluri ni pula mustahak. Anak saudara saya ni anak saudara first kahwin, anak kakak saya. Kalau tak pergi tak syok.
Dia pula ialah kakak kita, anak pertama, anak saudara kita yang first nak kahwin. Kalau tak pergi tak manis. Saya pun ramai anak. Masalah depan rumah jiran pun kahwin hari yang sama. Mana saya nak pergi? Jawapannya adalah jiran dulu. Apa sebab? Dia paling dekat. Habis saya punya saudara kau jauh. Kau nak balik boleh jamak lagi. Habis tu kan saudara. Ya, tapi kalau kau mati di sini, siapa urus jenazah kau? Saudara kau ataupun jiran kau? Jiran kau. Jadi itu yang jiran, dia mengatasi pula bab itu. Alamak ustaz, macam mana ni ustaz? Ginilah, benda boleh ajar boh. Barang kita boleh ajar boh. Benda ni boleh bincang. Ya, jiran pun faham. Tuan-tuan, kita ada komitmen family. Jumpa je lah jiran. Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, kenduri yang anak minggu depan kahwin tu minta maaf lah, saya tak dapat datang. Explain je. Dia pun ada saudara, dia faham. Anak saudara ni, tak ada masalah. Okey lah, terima kasih banyak. Saya doakan semua okey lah, baik, semua berjalan lancar. Abang nak pakai air ke apa, pakailah. Kepala paik tu ada semua. Saya okey, pakailah. Kita sama kita je. Pakailah baik. Yalah, terima kasih banyak. Sebelum tuan-tuan balik masa bersalam tu, sandai lah sikit kepala agung tu sikit. Dia orang kita kalau dapat alhamdulillah masya-Allah, dia masuk dia settle masalah, benda boleh bincang boh. Dia masalah buat bodoh je. Tengok-tengok tak ada, gate tutup lah. Sudah. Dia tak tahu kan anak aku nak kahwin. Dia boleh belah bodoh. Tak boleh lah begitu. Benda boleh ejar boh. Ejar lah. Sebab Nabi pesan wa iza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia ajak datang, kau kena datang. Kalau ada kerja bincang lah. Beritahu betul-betul saya tak dapat outstation ke apa. Yang penting zap kena ada. Zap silap pulut tu kena ada. Pop dia pun dia terus masuk sini. Common sense lah. Kita pun kalau anak kahwin, jiran tak dapat datang, masa bersalam berkidah sikit dengan kita. Oh masya-Allah, Allah. Tengok bagi 150. Suka juga. Suka. 150 lepas lah kena pergi separuh tiang. Yang kemudian Nabi pesan wa iza stamsahaka fansahlahu. Engkau sama orang Islam kalau perlu dinasihatkan, nasihatkan. Jangan dibiarkan. Macam tengok kita nampak anak dia masa pukul 10 biasa mak ayah dah tidur, orang pencen mata buruk sikit, 10 tidur. Rupa pukul 11 anak dia keluar ke pintu belakang, anak perempuan dia. Nampak pula budak motor mengambil, motor RZ pula tu. Dia pun mengambil. Kita pula tengah duduk kat luar rumah, tengok, ni anak jiran aku. Macam mana dia ngikut orang lelaki mana pula ni? Kita nak busybody kau, orang marah. Kadang orang Melayu ni dia kata, saya ni malas jaga tepi kain orang ustaz. Tak betul. Islam suruh jaga tepi kain orang. Yang tak boleh masuk dalam kain orang. Yang sekarang ni dia masuk dalam kain orang. Dia korek sekali lagi boleh korek. Benda orang tu dah tutup, dia buka je. Yang ini jaga tepi je. Anak esok sambil kat pagar, bang, anak malam nampak keluar dengan orang tu. Kau tak mana-mana bawa dia orang. Memanglah kita macam nampak busybody, tapi ini Nabi pesan wa iza stasangka fansahlahu. Kalau perlu nasihatkan. Tapi budaya ni dah tak ada lah. Dulu kita di kampung kan ada budaya ni. Kalau zaman budak-budak dulu darjah 6 pandai bawa motor. Ayah tidur curi motor. Sampai kat simpang ada nampak orang kampung. Patah balik takut sebab tahu dah mesti dia reportnya. Zaman dulu semua hidup menyampai. Balik adalah kena sebat lah. Mana dapat berita ni? Rupa ada tukang menyampai. Yang nampak kita bawa motor tak pakai helmet apa semua kan. Sampai benda mandi sungai, report sampai. Mana ada tukang menyampai. Kena adalah budaya itu. Kemudian Nabi sebut wa iza atasa fahamidallah fasammithu. Ini saya ingat tak ada orang buat. Kalau kau dengar saudara kau ataupun orang Islam itu bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, hendaklah engkau mendoakan keberkatan untuk dia. Macam kita duduk berjiran, adalah jiran kita ni jenis keturunan hidung mancung ni, dia kuat resdung sikit. Pagi-pagi hajum, alhamdulillah dia baca.
kita kena doakan dia, yarhamkallah. Tanggungjawab kita. Berapa orang yang kita doakan? Tak ada. Tapi dengan syarat fahamidallah. Dengan syarat orang tu lepas bersin dia cakap alhamdulillah. Mana ajum, alhamdulillah, kita cakap yarhamkallah. Tapi kalau dia ajum, excuse me, excuse you je lah. You are excuse. tak ada ucapan. Dia hanya untuk fahamidallah. Ada orang sebab lama duduk Amerika, dia tak pandai cakap alhamdulillah ni, dia cakap excuse me sajalah. Wa iza marida fa'udhu, kalau dia sakit kau mesti ziarah. Wa iza mata fattabi'u, kalau dia meninggal kau kena iring jenazah dia. Sebab itu tuan-tuan, saya nak kongsikan ada satu hadis. Kata Amru ibn Shu'aib radhiyallahu anhu, atadruna ma haqqu jari, tahukah kamu apa hak-hak berjiran? Nabi kata pertama sekali, izasta'ana bika a'antahu, kalau dia susah kau mesti tolong dia. Kita sama kita bagai au dengan tebing, bukit sama didaki, lembah sama dituruni, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, bulat air kerana perbentung, bulat manusia kerana muapakat, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah, kalau mendapat sama laba, kehilangan pun sama berani. Masalah sekarang tak nak menolong sama kita. Ada satu cerita, ni cerita tak nak menolong. Zaman dulu ada seekor tikus. Tikus ni duduk di dapur. Tuan rumah sudah marah, pasang perangkap tikus, dengan niat malam nanti biar tikus kena perangkap pandai muka. Tikus ni cerdik. Dia tengok tuan rumah pasang perangkap, dia pun pergi mengadu dekat jiran dia. Jiran dia yang pertama namanya Ayam. Yam, aku punya tuan dah pasang perangkap tikus, apa aku nak buat? Kau kena tolong aku Yam, kau jiran aku Yam. Apa Ayam jawab? Nama pun perangkap tikus, bukan perangkap ayam pun, bukan masalah aku. Kau selesaikanlah masalah kau. Jiran pun tak boleh tolong. Orang cerita masalah, tak apa lah. Mengadu jiran seorang lagi, seekor lagi, nama Kambing. Kambing ni educated sikit lah, cakap orang putih. Bing, tuan nak bunuh aku lah, kau kena bagi aku idea sikit. Well, katanya, it's not my problem, you know. Nama pun perangkat tikus, tak ada kena-mengena dengan aku. Kambing pun tak boleh tolong juga. Jumpa jiran ketiga, Lembu. Bu, cerita, Lembu jawab cara lembu lah. Dia kata, aku kos, kalau kena perangkap tu kat kaki aku okey je. Aku kuih-kuih tercabut lah. Dia cerita hal dia pula. Orang nak cerita masalah kita, dia cerita nama pun lembu. Jawapan cara lembu tu lah. Lembu pun tak boleh tolong. Akhirnya tikus kecewa lah sikit. Kita ingatkan ada jiran, boleh lah bagi aan tahu, mana boleh bagi sokongan moral, boleh bagi bantuan fizikal. Tak ada. Jadi malam tu tikus hanya bersembunyi sajalah. Tiba tengah malam, terdengar perangkap terkena sesuatu. Pam, kena. Tikus terkejut, ni mana binatang pula kena ni? Rupanya ada ular tedung sesat, kena perangkap. Tuan rumah pun terperanjat, bangun tengok ada ular. Suami isteri ni nak lepas kalau ular ni tersepit. Masa si isteri tu tarik dia punya papan tu, ular tu U-turn, patuk isteri tuan rumah, jatuh sakit. Ni cerita zaman dulu, hospital tak ada. Kalau ada hospital kan cepat pula habis cerita. Jadi dia ubat sendiri. Nak cerita kena biar lama. Jadi dia pun ubatlah sendiri dia punya isteri tu. Orang kampung datang, kata ente punya isteri ni bisa tu dah banyak. Jadi beginilah, ente cari ni ayam kampung, sembelih, bikin sup, taruh herba sikit, nanti tu racun boleh tendang keluar. Tuan rumah fikir mana mau cari ayam. Teringat sebelah rumah ada ayam. Dia ambil ayam, dia sembelih. Ayam yang mana? Ayam yang masa tikus minta tolong, dia kata ni perangkat tikus, bukan perangkat ayam. Sekarang dia kena sembelih. Keok kena sembelih. Terkejut, terkebir-kebir, tikus menengok. Lah, mati ayam. Sudahlah. Tuan rumah pun bagilah isteri makan.
Lebih kurang dalam seminggu okey lah, bisa tu dah turun sikit. Lepas pada seminggu sakit semula. Datang jiran nasihat, ente punya isteri ni nampak bisu ular ni lain sikit lah. Dia elok kalau makan kambing bakar. Kambing tu kalau boleh ente marinate tu 2 minggu, dia punya perak tu lagi sedap lagi lah. Tuan rumah kata, mana cik kambing? Oh, ingat sebelah rumah ada kambing. Kambing yang mana? Kambing yang masa tikus minta tolong, dia boleh jawab, it's not my problem. Sekarang siapa punya problem? Tikus ke kambing? Kambing, embek-embek mati, jadi barbecue. Tuan rumah makan bagi nak rak, sedap kan, kambing perak, bakar lagi, orang puak-puak dengan isteri makan. Overdose makan, meninggal isteri. Overdose sangat makan kambing. Sedihlah tuan rumah, menangislah, datang jiran urus jenazah semua. Dia pun bila tengok ramai nak tolong keluarga dia, tolong apa, dia pun malu juga. Takkan orang daripada sakit jaga orang datang, dia dah meninggal pun orang datang. Dia ingat nak buatlah kenduri sikit, fikir mana nak cari binatang yang besar sikit. Teringat sebelah rumah ada lembu. Lembu yang mana? Lembu yang sama. Ketika tikus minta tolong, dia pun kata bukan masalah. Apa pelajaran untuk kita? Kisah ni cerita dongeng. Pelajarannya adalah, kalau kita duduk berjiran, pegang pada prinsip it's not my problem, tunggulah dia akan jadi problem kita. Sekarang mungkin kita kata sampai busy body lah, it's not your problem. Sekarang it's not your problem, later on it's your problem. Contohlah ada budak dadah saja. Kita baca paper, oh Selangor sekarang dadah nombor berapa-berapa. Kita Selangor rendah lagi, Pahang lagi teruk. Pahang mana teruk, dadah kuat sana. Kita tak rasa itu problem kita, itu problem di Pahang saja. Tiba kita baca data ADK, oh Selangor dah ada kes. Daerah mana? Daerah Kelang. Ini Kelang belah bandar Ustaz, belah sini okey. Tiba kita dapat tahu dah ada kes di kawasan, di daerah kita. Oh ini belah kampung belah sana Ustaz, belah sini okey. Dia selalu anggap it's not my problem, itu kampung belah sana Ustaz. Oh dapat statistik ADK, polis narkotik beritahu, oh sekarang dah ada kawasan taman kita. Oh itu Ustaz, taman lorong belah sana, belah sini semua okey. Ini semua Al-Hafiz semua, yang belah-belah surau ni semua Ahli Nur. Sentiasa menganggap it's not my problem. Tiba kita tahu, oh dekat lorong kita dah ada anak jemaah kita seorang mengisap. Kita kata, anak belah sana untuk belah sini okey. Dia sentiasa tak merasakan it's not problem kita, tak ada. Tuan-tuan, ni contoh saja, bukan saya kata orang sini ada mengisap, tidak. Kalau ada, contoh saja. Budak mengisap, mentara mak bapak dia ada, bolehlah dia ngambil duit mak ayah dia, beli ubat, pi kuda, macam-macam. Tapi kalau mak ayah dia dah mati esok, siapa nak bagi duit? Tak ada dah. Dia nak mengisap juga benda itu, nak beli pakai duit, duit tak ada. Mana dia ambil? Dia datang rumah kita lah. Dan dia nak beli barang tu, bukan dia ketuk pintu, Assalamualaikum pakcik, pinjam RM50, nak beli ubat batuk kan pi kuda, dah. Pinjam RM10 beli cakorai, dah. Dia nak duit beli barang, dia panjat ikut atap rumah kita. Dia akan kacau keluarga kita. Kita akan jadi tak seronok, berpunca daripada it's not my problem saja. Maka nasihat menasihatilah, walaupun orang akan menyampah, tapi kita ni fikir long term. Dadah jangan buat main, benda bukan kecil. Kerajaan belum turun lagi taraf dadah musuh nombor 1 negara, belum turun lagi, masih nombor 1. Walaupun orang kata rasuah tu kuat, yalah rasuah kuat, yang jadi dadah akan kuat juga, tapi dadah number 1 masih lagi. Statistiknya begitu menakutkan. Dan budak mengisap ni, dia kepala dia bukannya betul. Ada kes berlaku, dia masuk kat Felda, dia masuk rumah penoka. Kebetulan yang dia tahan masuk rumah tu ustazah. Budak ni, dia ikatnya ustazah dengan suami dia, pakai pisau lipat dia. Polis panggil dia orang geng pisau lipat. Pisau lipat yang seposen zaman kita sekolah tu, itu dia guna untuk nak ugut. Dia kata, makcik bagi semua duit. Dia kata, duit apa, sawit tanam semula mana ada duitnya. Makcik kalau degil saya toreh lagi makcik, toreh lah, mana aku ada duit. Budak tengah high gitu kan. Lepas tu dia boleh interview pula makcik tu. Makcik nama siapa? Aku nama Khadijah. Apa masalah kau? Oh, nasib baik makcik nama Khadijah, saya segan.
Kenapa segan? Isteri Nabi nama Khadijah. Tak apalah, saya lepaskan makcik kali ni. Dia pergi pula kat suami makcik. Pakcik nama siapa? Aku ni kalau dalam kad pengenalan nama Kamarudin, tapi orang kampung panggil Khadijah juga. Oh, Khadijah juga? Okey lah, pakcik selamat. Budak tengah hai, mabuk belaka. Ada satu kes kat Johor, dia masuk likat rumah Ustazah tu. Ustazah, duit semua mana? Duit tak ada. Ustazah yang hamsing, saya toreh lah, aku mati syahid. Waktu dia fikir, ni Ustazah mesti simpan duit dalam Quran. Dia pergi cari Quran, tapi sebab dia ni agak budak belajar ngaji, tapi tengah-tengah hai, pegang Quran pakai alas kain, tak ada air semayang. Pencuri beriman jugalah, dia ada iman kepada Al-Quran tu ada lagi ke. Yang budak tengah ting-tong surau masjid, budak-budak ngisap habis surau masjid saya itu. Selipar jemaah hilang. Saya ada jemaah datang waktu Zuhur. Lepas Zuhur dalam pukul 2 jumpa security nak tengok CCTV. Security minta izin dengan pentadbiran, boleh tak bagi. Budak saya pun heran, hilang selipar pun nak cek CCTV juga. Bukan hilang kereta. Dalam hati je lah, apa orang ni beria sangat nak menengok selipar je pun. Sebab kita kalau selipar atau barang bawah 150, nak report polis pun habis printer dah buat je, nak print report tu 150. Kalau dia tabung masjid dia beli baru je lah. Kami heran kenapa dia beria. Rupanya dia pakai selipar jenama Hermes tu yang minta cuti tu. Hermes tu lah, tu yang kerajaan. Hermes, Hermes. Sebelah 1,000 lebih. Bukan sepasang, sebelah. Sebelah 1,000 lebih. Oh, patutlah dia nak cek CCTV. Sapu lip mat gam lah budak ambil. Kami pesan bang, lain kali kalau selipar mahal, jangan simpan di luar, bawa masuk je lah. Bolam plastik, buat macam di Mekah. Kalau rasa takut hilang, gantung leher semayang. Gurau je lah, pilih duit banyak dia saja je. Tabung ada sekali, tengok CCTV, dia punya budak-budak ni, budak ngisap lah, budak ngisap. Jadi janganlah kita anggap it's not my problem. Yang kedua, Nabi pesan wa izas tansaka nasartahu. Kalau dia minta tolong dengan kau dari segi material, jangan kau sakitkan hati dia. Ingat, menyakitkan hati jiran, dosanya tak sama dengan dosa biasa, dia dilipat gandakan. Kata Miqdad bin Aswad, Nabi pesan, la an yazniya ar-rajulu bi asyrati niswati aisaru alaihi min an yazniya bi mir'ati jarihi. Seorang yang berzina dengan 10 perempuan, dosanya jauh lebih ringan dibandingkan seorang berzina dengan isteri jiran dia. Kita duduk dengan jiran, isteri jiran lawa, kenyek-kenyek mata jadi buat pekerjaan yang tak senonoh. Kita zina dengan jiran punya isteri, itu dosanya lebih besar berbanding kita zina dengan 10 perempuan biasa. Ini bukan nak menggalak tentang zina, tidak, tapi itulah beratnya kita buat kerjaan tak senonoh dengan isteri jiran. Jangan don't play. La an yasrika ar-rajulu min asyrati abyat aisaru alaihi min an yasrika min jarihi. Orang yang merompak mencuri 10 buah rumah, dosanya lebih ringan berbanding seorang mencuri dari rumah jiran dia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dia curi pasu bunga jiran. Apa benda punya jiran? Don't play. Jiran bukan benda kecil, kena jaga elok-elok. Pernah dulu Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim satu malam datang satu orang ketuk pintu rumah dia. Bila dia buka pintu, dia tengok pakcik Majusi. Ya pakcik, ada apa? Wahai Ibrahim, aku nak tumpang tidur rumah kau boleh? Rumah aku dah roboh, hari ribut, tolonglah. Dia kata, pakcik, aku ajak kau sembah Allah lama, kau sibuk sembah api, kau pergilah minta tolong dengan api.
Pakcik kata okeylah, tak bagi, dia pun belah. Tengah malam Nabi Ibrahim tidur. Dalam tidurnya dia mimpi Allah marah pada dia. Hei Ibrahim, sombongnya engkau. Pakcik tu selama dia hidup, dia sakit aku sembuhkan, dia sedih aku gembirakan, dia lapar aku kenyangkan. Engkau dia baru minta satu malam tolong, kau dah tak boleh tolong. Sombong betul engkau ni Ibrahim. Tengah malam dia cari balik pakcik ni. Tengok pakcik tidur bawah pokok. Pakcik pergi tidur rumah saya. Pakcik tu pun heran. Apa pasal cari aku ni? Sampai rumah pagi mandi apa semua, tidur selesa. Pakcik tanya, apa pasal kau bagi aku begini layanan? Tadi kau tak bagi. Nabi Ibrahim cerita apa yang berlaku, dia tidur gini-gini. Pakcik tu dek kerana insaf Allah sayang pada dia, mengucap dulu kalimah syahadah dia. Sebab itu jiran kena buat baik. Walaupun dia tak apa senolong sangat. Kerana kita fikir dakwah. Kalau jiran jahat, dia jadi baik. Kalau non-Muslim, minat pada Islam. Nabi dulu dapat satu orang perempuan Yahudi, kerjanya meludah setiap kali Nabi lalu. Nabi lalu, pui di ludah. Nabi lalu, pui di ludah. Makcik. Nabi ni sabar, duduk kawasan satu perumahan, nak gaduh buat apa. Satu hari, makcik ni, Nabi lalu, tak ada dah ludah. Sampai Nabi pula heran. Mana makcik ni? Biasa, pui sini tak ada lah. Tanya orang, mana makcik rumah hujung? Oh, dia sakit ya Rasul. Sakit. Nabi pergi ziarah. Siap beritahu anaknya Fatimah, siapkan makanan, bubur dalam bekas, aku nak ziarah. Ziarah siapa? Ziarah orang sakit. Ni perangai Nabi, jiran. Bawa lah siong. Orang faham panggil siong lah. Bawa siong, mangkuk tingkat. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah. Terkejut makcik tu. Buka-buka tengok Nabi datang. Menangis dia. Wahai Muhammad, tiap kali kau lalu depan rumah aku ludah kau Muhammad. Tapi hari ni aku sakit, kau orang pertama ziarah aku Muhammad. Mulai pada hari ni asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam makcik tu. Nabi tak payah buat ceramah, tak payah buat street dakwah, tak payah buat forum, tak payah buat video TikTok. Nabi bawa siar saja Islam satu orang. Bawa mangkuk tingkat saja. Buat baik dengan orang. Sebab itu orang yang sakitkan hati jiran tak ada tempat di surga nanti. Sahabat pernah ngadu pada Nabi, qalu ya Rasulullah, innal fulanatu tasumun nahara wa taqumul laila walakinnaha tu'zi jiranaha. Sahabat mengadu, ya Rasul, jiran saya ni perempuan ya Rasulullah, malam dia ibadah, siang puasa, tahajud, tapi mulut dia tak ada insurans ya Rasulullah, celupa ya Rasulullah. Orang jadi takut kalau dia ngeluar bercakap, dan suara dia apa, cara percakapan dia mengguris perasaan. Apa jawab Nabi? Qala hiya finnar. Makcik tu nanti dulu neraka, kata Nabi. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Yang ketiga, Nabi saya ringkaskan saja ya. Kata Nabi, wa in istaqradaka aqradtahu. Kalau jiran nak pinjam barang, bagilah pinjam. Asalkan yang dia nak pinjam tu benda munasabah. Setakat nak pinjam mangkuk, pinggan, nak pinjam ruang depan rumah kita, nak pinjam paip luar untuk nak adalah nak hal dia. Benda yang boleh bagi pinjam, bagilah. Benda yang tak boleh, tak boleh lah. Nak pinjam isteri, tak boleh. Ingat cerita anak bapak, boleh pinjam isteri, tak boleh. Pinjam isteri, tak boleh. Walau bos pun, tak boleh. Yang keempat, wa in iftaqara uta'alai. Kalau engkau memasak, kau kena beri pada jiran. Ini pun saya ingat budaya ni dah tak ada. Ibu-ibu ingat ya, kalau masak banyakkan sikit, niat bagi jiran. Allah ustaz, jiran saya ramai ustaz, macam mana nak bagi? Ikut prioriti yang diajarkan tadi, iaitu rumah terdekat dulu. Jangan fikir semua yang paling dekat kita bagi. Ada satu kisah Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Dia kalau sembelih kambing, setiap kali disembelih kambing, dia mesti ulang-ulang kali pesan, ahdaitum lijarinal yahudi, ahdaitum lijarinal yahudi. Jangan lupa bagi ni, kambing ni kan bagi sikit ke jiran Yahudi kita. Bagi, jangan lupa bagi. Apa sebab dia beria sangat? Sebab Nabi pernah pesan pada Abu Dzar, ya Abu Dzar, iza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa tu'ahid jiranaka. Engkau kalau masak, banyakkan kuah, kemudian berilah kepada jiran kau. Hadis Muslim.
Maknanya kalau tuan-puan lah memasak, contoh masak singgang, orang Selangor kenal ke singgang? Masak singgang, masak singgang, masak singgang. Singgang ni banyakkan kuah. Jadi bila kita masak, bila kuah banyak, boleh beri pada jiran. Ikan tu kecil je, besar pemadam pensel je kita bagi. Bawang adalah surat 2, kuah tu yang kena banyak. Jadi jiran bila dapat, dia pun suka. Alhamdulillah. Dia bukan dak sangat, tapi sebab kita masak tu adalah aroma sampai ke rumah dia. Ada jiran kadang dia goreng ikan turbuk masin Sarawak, 3 lorong bau. Semua aduh sedapnya bau ikan bacin ni, aduh kena dengan kari sur. Kena kita saya boleh pilih ini kalau main dengan kari dengan ikan masin sur, dia kata mana sedap sangat lah agak telio-telio dia. Tiba kita hantar pula ke rumah, Masya Allah, dia bergembira. Walaupun tupperware kecil je baginya, dalam bekas ais krim yang plastik tu kan, bagi suka. Tu yang keempat. Yang kelima, wa iza marida uttahu, kalau dia sakit kau pergilah ziarah. Yang keenam, wa iza mata tabi'ta janazatuh, kalau meninggal kau iringlah jenazah dia. Yang ketujuh, wa in asabahu khairan hanna'tahu, kalau jiran kau dapat nikmat, ucapkan tahniah kepada dia. Ini pun kita jarang buat. Kenapa Nabi suruh tahniahkan? Sebab kita hilang sifat dengki. Kadang kita ada juga dengki-dengki sikit dengan jiran. Contoh, ni biasa berlaku kalau duduk quarters lah, quarters kerajaan. Yang duduk quarters semua grade sama, mana suami masing-masing semua, kalau cikgu semua DG41 semua. Tapi tiba-tiba isteri tak kerja, masing-masing duduk rumah. Tiba-tiba datang tengok Cina bawa lori hantar barang, hantar sofa. Jiran sebelah tengok, wow, beli sofa, wow, boleh wow. Hari esok Cina datang pula lori lain, hantar pula TV besar. Dia pun tengok, wow, dia wow lagi, huruf wow lagi keluar. Masuk hari ketiga, dia tanyalah suami dia, bang, abang ni grade berapa kerja? 41. Jiran sebelah 41, sama confirm kerja 10%, tak sama, beza gaji. Habis kenapa dia hari-hari beli barang, abang tak beli barang? Dia dah start mempertikaikan kenapa orang sebelah. Akhirnya lama-lama dengki. Agaknya jiran kita ni gaji dia tak banyak, tapi banyak duit rasuah tu agaknya. Dia start fitnah orang, bela hantu raya lah, bela toyol macam-macam. Jangan. Tapi bila ditahniahkan, dia hilang dengki. Tengok Cina hantar sopa, wow, tahniah lah, lawa sopa, hilang sombong, hilang dengki. Esok dia beli TV, wow, tahniah lah beli TV, tahniahkan. Jiran beli kereta, tahniah lah bang, kereta lawa, berkilat-kilat kereta, bolehlah kawan menumpang nanti, bege bawah, kita tahniah je. Jiran dapat pingat, tahniah je. Bang masuk surat khabar, dapat AMS, tahniah lah. Jangan, bila tak tahniah didengki. Tengok jiran aku, sekolah sama aku, bodoh pula aku sekolah, macam mana boleh dapat pingat? Aku rasa protokol tak betul lah. La ilaha illallah, dia ngutuk protokol. Jangan play. Awwalul khasmaini yaumal qiyamah jarani. Nabi sebut kes pertama yang akan dibacakan prosiding mahkamah Allah adalah kes pergaduhan dua jiran. Kes pertama prosiding, maknanya hakim akan panggil dulu. Kes pertama, pergaduhan jiran lorong sekian dengan lorong sekian, taman sekian-sekian. Datang ke depan. Apa kau bergaduh? Wah, bergaduh. Yang ke-8, wa in asabahu musibah azaitahu, kalau dia ditimpa musibah, ucapkan takziah. Yang ke-9, wala tastazillu alaihi bina fatahjubur rih illa biiznih, jangan kau bina satu binaan di rumah kau yang menyebabkan angin tidak masuk ke rumah dia, berdosa hukumnya. Illa biiznih, kecuali dibincang, diminta izin. Lepas tu sekarang majlis perbandaran PBT dia pun ada peraturan 10 kaki itu bukan undang-undang saja buat, berdasarkan nasyarah. Kita tak boleh bela-belaan walaupun tu rumah kita, kerana kita menghalang hak orang lain. Kita punya hak ada had. Itu kan istilah undang-undang, setiap hak ada had. Walaupun itu kompon rumah kita, ada had, iaitu hak orang lain juga. Sebab itu kita punya hak mahdud bihaq ghairi, hak kita terhalang oleh hak orang lain. Nak putar radio
volume paling kuat hak kita. Tapi hak orang lain adalah mendapat ketenangan dalam hidup. Itu hak dia juga, terhalanglah hak kita. Memang rumah kita nak bubur tinggi, ikat batu dinding, bubur lah, tapi rumah dia ada hak untuk dapat angin. Jadi itu adalah kesalahan. Illa biizni, kecuali minta izin lah. Jumpa jiran, bang, saya ni ramai anak perempuan bang, anak dah besar-besar ni dah, anak dara belaka dah. Jadi dia nak keluar masuk rumah ni, kesian nak mengambil JNT atau barang pun kadang nak kena sarung tudung. Jadi susah kadang-kadang tu. Kadang orang tu delivery nak ambil tu gantung di pagar, tapi susah nak ambil sebab pagar orang nampak. Jadi saya begini, ringkas cerita, nak boboh dinding sikit lah kat depan ni, jadi tutup sikit. Jadi isteri saya ke apa nak senang-senang di halaman ni, tak payah nak bertudung sangat. Itulah untuk makluman abang. Nanti saya buatlah belah abang tu, saya plaster kalau sekali. Bincang je lah. Jiran kita pun tak ada masalah, cuma kalau nak alang-alang plaster tu cat lah sekali. Sebelum cat tu tunjuk katalog lah, aku nak tengok. Dia request lah, bagilah tuan-tuan, daripada kelahi bagi belanja lah. Jangan minta lebih-lebih dah lah, lampu lah itu ini, penat lah kita. Tapi benda ni bincang. Dan yang terakhir, wala tu'zihi wa idza ishtaraita fakihatan fa'ahdilahu. Jangan kau sakitkan hati jiran. Kalau kau beli buah, jangan kau bawa balik kecuali kau beri pada dia. Sahabat tanya, ya Rasul, saya ni bukannya beli buah 1 lori ya Rasul. Kalau nak bagi semua apa, tinggal anak saya pun ramai ya Rasul. Kalau tak bagi macam mana? Jawab Nabi, wa in lam taf'al fa'adqilha sirran wala yakhruju biha waladuka liyaghiza bika waladahu. Kalau kau dah niat tak nak bagi, tak apa, tapi masuklah ke dalam rumah sembunyi-sembunyi. Jangan bagi orang nampak. Mana tuan-tuan beli buah banyak daripada Tesco ke mana, Cameron Island ke. Kalau masuk rumah kita sampai pukul 5 petang, budak bermain, jiran tengah bersembang, makcik-makcik membawang, penuh orang. Kita masuk buka bonet, keluar 1 kotak buah, orang melengok. Jadi kita tak boleh, patut kena bagi. Kalau tak nak bagi, tak apa, pastikan balik sembunyi-sembunyi. Habis macam mana? Tuan-tuan kena target daripada Cameron Island sampai di sini pukul 2.30 pagi. Contohnya. Bagi lalu kat Petronas ke mana-mana, bagi dulu. Balik time tak ada orang. Jadi orang tak tahu kita balik. Sembunyi-sembunyi semua dah tidur lah. Kalau ada SRS, lemparlah sekotak ke SRS tu. Macam kita pun buatlah masuk ke rumah. Wala yakhruju biha waladuka. Dan janganlah kau buat kerja bodoh. Pagi esok jangan suruh anak kau pergi makan depan anak dia pula. Ambil buah strawberry ke apple Jepun ke, kong depan anak jiran tu, liur budak tu melengok. Dah lah tak mengulus plastik 2, makan pula disuruh-suruh je pula. Kau pergi makan depan anak ni, biar padan muka anak ni. Apa benda lah, mak pesen begini mendidik anak. Jadi halus Nabi mengajarkan, wallazi nafsi biyadih la yuballighu haqqal jar illa man rahimahullah. Demi Allah, kata Nabi, 10 tanggungjawab ini takkan dapat dibuat oleh siapa-siapa pun kecuali dengan rahmat belas ihsan daripada Allah. Hadis riwayat At-Tabrani. Begitulah sembang-sembang kita sedikit sebanyak pada malam ini dalam membincangkan tentang sempena Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita membahaskan salah satu komponen yang sangat penting yang Nabi tinggalkan pusaka pesanan pada kita, iaitu jagalah jiran tetangga kita yang duduk di sekeliling kita ini. Moga-moga apa yang kita sembang-sembangkan memberi manfaat kepada kita bersama. Saya ucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa lil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wal dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir
Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.